Okey. Baik, ini bahagian kedua pencerahan saya berkenaan dengan isu Apandi Ali. Ya. Untuk makluman semalam rujuk the Facebook saya akan pin sidang semalam di atas, di mana saya jelaskan dengan terperinci mengapa pendedahan Apandi Ali selaku seorang bekas peguam negara dan seorang peguam tersohor low class, tak ada standard, memalukan diri beliau sebagai seorang individu, seorang bekas peguam negara dan seorang peguam tersohor. Jadi perlu rujuk sebab apa yang saya katakan ni memang berat. Apandi, saya cabar Apandi Ali untuk saman saya atau buat laporan polis terhadap saya. Ya. Very low class, saya ulang, very low class, memalukan, tak ada standard. Pencerahan, pendedahan parpu dalca kurma. Okey. Jadi Apandi, please feel free. Jangan malu-malu. Feel free to sue me or lodge a police report or both. Okey. Dan saya tengok pendedahan saya semalam ni cukup tidak disenangi oleh satu puak. Bukan Apandi. Ini yang pelik. Bukan Apandi, bukan Gopal Sriram, bukan orang-orang yang terlibat dalam pendedahan Apandi, tapi satu puak yang link directly dengan seorang pemimpin UMNO. Memang terasa mengecam di Facebook, dan buat video-video mengecam saya. Sebenarnya lawak juga puak ni. They are proving themselves, sebab orang boleh lihat lah. Okay. Baik, saya kembali kepada bahagian kedua. Jadi hari ini saya akan rungkai jawapan yang diberi oleh Gopal Sriram berkenaan dengan isu itu. Baik, sepintas lalu semalam saya ceritakan bahawa Apandi adalah seorang bekas peguam. Cara dia dedahkan benda tu, kononnya ada bukti. Cara dia dedahkan itu adalah permainan politik lazim orang-orang politik. Dia seorang bekas peguam, tahu bahawa kes berjalan di mahkamah, maka hakim belum buat keputusan. Insiden yang Apandi Ali nyatakan berlaku pada tahun 2018, sebelum pilihan raya, beberapa bulan sebelum pilihan raya. Andai kata beliau jujur dan seorang peguam yang telus, pada masa itu dia dedahkan supaya Najib, yang kumpulan Najib pada ketika itu memang duk serang Apandi. Bukan Najib, tapi kumpulan dia, kumpulan media dan sebagainya, memang duk serang Apandi sebab atas dakwaan yang saya dipahamkan, satu kaki Apandi ada dalam kem Mahathir, satu kaki Apandi ada dalam kem Najib. Okey. Jadi mengapa Apandi diam pada masa tu? Adakah sebab benar Apandi ada satu kaki dalam kem Mahathir pada ketika itu? Mengapa tak pergi dedah kepada Najib pada ketika itu? Najib akan memuji Apandi. Oh, telus dia beritahu yang ini Mahathir suruh buat. Ya? Mengapa tak dedah? Andai kata betul lah. Andai kata betul. Jangan beri alasan bahawa Apandi takut pada ketika itu sebab zaman PH. No. Itu spin, ya. Benda ni berlaku pada zaman Najib. Benda ni, saya ulang, berlaku pada zaman Najib, beberapa bulan sebelum PRU 14. Kononnya berlaku. Mengapa tak buat? Sebagai seorang yang dia, Apandi cuba tonjol diri dia sebagai seorang yang bertanggungjawab, responsible, berintegriti. Pula lah, mengapa tak buat pada ketika itu? Mengapa tak buat pada ketika itu? Siap dalam memoirs dia tulis, saya perlu fikirkan. Nak fikirkan apa? Maknanya Apandi mengaku bahawa saya nak fikirkan apa yang Gopal cadang. Itu persepsi yang dia berikan. Nak fikirkan apa? Bila Gopal datang buat begitu, you as the peguam negara perlu ambil benda ni berat dan lapor pada Najib.
Kamu fail dalam memoirs penulisan kamu. Kamu fail. Apandi, if you are listening to this, you are a failure. Ini bukan soal saya sokong siapa. Ini terang lagi bersuluh. I dah beritahu semalam, puak tak sup, I don't care. Puak tak sup, memang kalau satu orang keluar sesuatu yang dilihat lebih menyokong kepada idola mereka, oh dia betul, dah buat kehakiman. Orang di media sosial dah buat kehakiman bahawa apa yang Apandi kata itu betul. Tapi kalau perkara sama, dulu masa saya lawan Tommy Thomas, ada beberapa insiden yang seakan-akan sama. Walaupun tak sama, tapi seakan-akan sama. Ada parallel dia yang Tommy Thomas lakukan. Saya bukan hipokrit, saya perjuang. Tapi pada masa itu orang kata memang Tommy Thomas salah. Orang buat kehakiman. Di media sosial ni, orang memang buat kehakiman asalkan ia menyebelahi idola mereka. Kalau tak menyebelahi idola mereka, orang tu salah. Ini orang dah buat kehakiman. Apa yang Apandi kata itu betul. Kalau betul, benda seberat tu kau bertanggungjawab sebagai peguam negara, iaitu penasihat perundangan utama kepada kerajaan persekutuan. Jadi anda bertanggungjawab untuk pergi laporkan benda tu kepada Najib atau kerajaan. Nasihatkan kerajaan apa yang harus dilakukan dari segi perundangan. Bukannya saya kena fikirkan dulu. Lepas tu bukti apa? CCTV ini, itu. CCTV ini bukannya bukti. Saya dah beritahu semalam, di dalam mahkamah memang it is disputable. Kau sebagai peguam tersohor, you should know that. Okay? Bukti apa? Dan andai kata kamu ada bukti solid pun, benda tu akan makan diri kau balik. Sebab persoalannya, mengapa kamu tak buat laporan polis ke, nasihatkan Najib ke? Jangan spin benda ni, kata Gopal patut buat laporan polis. No. I want to tell the public, the onus utama laporan polis, the onus is on Apandi. Atau ambil tindakan, the onus is on Apandi. Instead of sebagai seorang peguam tersohor, sebagai seorang bekas peguam negara, instead of taking measures according to law yang dia begitu arif berkenaan undang-undang ni, dia pergi buat taktik dalca kurma parpu. Itu saya kata Apandi is low standard. Daripada insiden ni, Apandi Ali is a low standard person, ya, dari segi jawatan dia dan sebagainya. Baik. So it's not Gopal punya job untuk buat laporan polis. It is Apandi punya job untuk buat laporan polis. Dan perhati betul-betul puak-puak saudara-saudari, perhati betul-betul puak-puak yang terasa dengan pendedahan saya ni ataupun pencerahan saya ni. Ketahuilah, itulah puak yang terasa. Mengapa mereka terasa, mengapa mereka begitu terancam dengan pencerahan saya ni. Mereka nak beri opinion, tak apa. Perhati siapa individu-individu itu. Perhati. Baik. Kedua, saya dah beritahu semalam, pelik sebab orang dah tahu pendedahan ini akan dibuat. Itu bukan satu benda yang nak dibanggakan. Itu adalah satu benda yang perlu dibimbangkan. Seolah-olah ada komplot. Perkara itu, kemungkinan berlakunya komplot, saya sedang pertimbangkan. Mungkin saya akan buat laporan polis. Saya sedang merujuk kepada beberapa pihak, ya, kemungkinan ada komplot. Nombor 3, Apandi Ali tahu kes sedang berjalan. Is totally irresponsible of him. Sekarang, sebelum hakim buat keputusan, dia keluarkan insiden itu. Dan perhati, kem-kem yang duk push Apandi punya story up tu adalah kem-kem sama yang pergi buat laporan polis. Padahal mereka tak ada locus standi atau locus standi, whatever you want to call it. Mereka tak ada locus standi. Yang ada locus standi or locus standi is Apandi dan Gopal Sriram dan Mahathir, kerana mereka dinamakan dan terlibat. Orang-orang yang tak ada locus standi yang menyebut buat laporan. Dan andai kata butiran laporan yang terkandung dalam Facebook seorang bekas pemimpin tu saya baca betul, andai kata betul, maka cara laporan tu ditulis saya rasa memerangkap diri. Sebab terutamanya laporan yang dibuat hari ini atau semalam, ia
ianya, laporan kedua, ianya dah buat andaian memang Apandi cakap betul, memang Mahathir macam tu, berdasarkan apa yang ditulis oleh bekas pemimpin. Jadi itu saya tak nak komen sebab laporan dah dibuat. Saya harap polis menyiasat benda ni dan saya akan sentuh seandainya saya buat laporan sendiri. Okey? Okey, baik. Jadi jangan keliru saudara-saudari. Berpandukan kepada fakta. Cuba lihat apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin ni. Fakta zero, telur ayam. Zero. Zero. Mereka terasa sebab saya beri pencerahan yang tepat. Ya. Okey. Gopal Sriram. Okey, I don't care saya suka Gopal ke saya tak suka Gopal ke, Gopal ini ke Gopal itu semuanya tolak tepi sebab saya konsisten. Tommy Thomas lakukan salah, saya kata salah. Kini Apandi lakukan dalca parpu kurma, saya katakan dalca parpu kurma. Okey. Gopal melakukan perkara yang tepat. Kalau orang buat pendedahan style kampung yang dalca ke parpu kurma tak ada standard ni, kalau Gopal layan, maknanya dia bodoh. Maknanya dia tengah bawa satu perkara yang secara tidak langsung melibatkan kes Najib di mahkamah untuk dibicarakan di umum. Jadi sebagai seorang peguam bertanggungjawab, Gopal melakukan perkara tepat, iaitu saya tidak boleh komen. Ya. Sebab kalau orang boleh keluar dalam Facebook siap dengan perangkap diri dia sendiri dan berkata, masa Gopal datang kemudian saya beritahu Gopal saya nak fikirkan dahulu, padahal benda ni tak perlu difikirkan, dia perlu terus menasihatkan kerajaan persekutuan apa yang ingin dilakukan. Maknanya Apandi memerangkap diri dia sendiri dalam perkara ini. Kalau Gopal layan, maknanya Gopal sedang melayan satu perkara yang bodoh, yang tidak masuk akal dan secara tidak langsung mencemarkan kes. Dan siapa yang akan teraib? Najib. Bukan ianya akan membantu Najib sekiranya Gopal jawab, ianya akan mengaibkan Najib. Okey. Baik. Jadi Gopal melakukan perkara tepat. Apandi ni bodoh, dia timbulkan persepsi. Kalau Apandi pandai, ambil tindakan undang-undang terhadap Gopal. Apandi kalau betul-betul bertanggungjawab, betul-betul berintegriti, sepatutnya benda ni dia timbulkan dari awal lagi bila kes mula-mula berjalan, supaya benda ni boleh dimasukkan dalam perbicaraan agar boleh ditimbulkan persoalan kredibiliti Gopal. Ini tidak Apandi pergi ke umum totally bercanggah dengan etika perundangan, di mana seorang peguam tersohor yang memang pernah bergelar peguam negara yang tahu benar selok-belok perundangan ini, dia cemari satu proses penghakiman, satu proses perbicaraan perundangan dengan menimbulkan persepsi di luar, di khalayak ramai, di umum, sehingga boleh timbul spekulasi, boleh timbul rumor sebelum hakim buat keputusan. Amat tidak bertanggungjawab. Saya mengesyaki Apandi cuba mempengaruhi hakim. Saya mengesyaki Apandi cuba mempengaruhi hakim. Itulah laporan polis yang mungkin saya buat. Saya awal-awal dah beritahu Apandi, ya, I may make a police report against you, but I am trying to decide what is it necessary or not. Okay. Dan perhati orang yang buat laporan ni, perhati nama-nama mereka, perhati mereka ni datang dari mana, kemudian perhati serangan mereka terhadap saya. Tak kena, ya. Jadi jangan spin benda ni. Oh, Gopal tak buat, maknanya dia salah. Betul lah, dia tak buat. Kes sedang berjalan. Kalau peguam pandai, dia tahu benda ni tak boleh dibincangkan di umum. Lebih-lebih lagi, takkan setiap orang yang keluar kenyataan bodoh aku nak respon. Macam orang buat video-video bodoh berkenaan dengan saya, adakah saya respon? No. Who are they? They are nobody. Faham? Jangan spin hujah. Jangan spin. Berpandu kepada kebenaran, berpandu kepada fakta. Why should Gopal respond? Benda dah bodoh. Lepas ni Apandi buat pendedahan apa pun, dia keluar bukti apa pun, kredibiliti dia dah zero. Saya tunggu, sebab saya nak fikirkan sama ada saya perlu buat laporan polis terhadap Apandi. Ya. Okey.
Jadi itulah saya nak sampaikan lah, sebab timbul spekulasi, oh Gopal tak jawab. Macam saya kata, public ni dia suka buat rumusan dia sendiri. Gopal tak jawab, oh ni dia bersalah. Kalau sebaliknya mereka suka Gopal, atau kebetulan Gopal itu adalah Syafi, contohlah, saya beri contoh je, tak sangkut dengan kes Najib pun. Syafi, kalau Syafi tak jawab, oh betul tindakan Syafi sebab kes sedang berjalan. Orang ni bila dah taksub ni, dia akan flood the internet, dia akan flood the comment section, dia akan banjiri comment section. Tapi mereka ni tak sampai 1% daripada jumlah pengundi. Ini yang saudara-saudari kena faham. Ini semua hantaran. Aku tahu benda ni aku akan lambat laun akan bongkar. Puak-puak ni hantaran siapa? Saya akan bongkar. Bukan saya tak akan bongkar, sebab dah bila hang dah mula baling batu kat rumah saya, tu batu-batu tu aku kutip, aku simpan dululah. So fahamlah. Number one, Apandi is irresponsible. Number two, Gopal melakukan tindakan yang baik. Dan ada keluar komen-komen bahawa Gopal ini bertindak sebagai peguam negara lah. Apa hak? Itu bila saya tak pernah nampak pun Gopal bertindak sebagai peguam negara. Bila? Kalau orang sela dulu Tommy Thomas, orang puji. Padahal Tommy Thomas peguam negara. Saya sela Tommy Thomas dulu, orang tak kata Reggie berlagak sebagai peguam negara, sebab orang suka apa yang saya buat. But just because now Tommy Thomas dah tak ada, dan kebetulannya ia melibatkan seorang idola anda, dan saya tak sentuh pun idola anda, saya tak sentuh pun perihal idola anda, tapi Gopal berlagak sebagai peguam negara. Bila? Tak nampak pun dalam beberapa hari ni. Dia duduk diam je. Malah Apandi cakap dia tak nak komen. Patutnya Apandi marah. Saya cabar Apandi, go and make police report against Gopal. Tak payah orang-orang yang tak ada local standard ni buat laporan ni mengarut. Bukan saya nak kata laporan dia mengarut, no, because that is the law. Dah masuk polis, so itu saya tak boleh kata, saya kena hormat. Tapi konsep orang yang tak berkaitan membuat laporan tu, bagi saya personally tu, no, mengarut. Apandi buat laporan. Apandi, please go make police report now. Go make a police report. Go take action against Gopal, sebab kamu dah tersasar. Sebaik saja Apandi kau buat laporan terhadap Gopal, saya akan buat laporan terhadap kamu. Dan seandainya kamu tak buat laporan terhadap Gopal, saya nak fikirkan dulu, sebab saya nak lihat pendedahan awak seterusnya, sebab awak dah jauh tersasar. Ini bukan soal, saya ulang, saya nak wrap up sekarang, saya nak berhenti. Ini bukan soal sokongan saya. Okey, baik saudara-saudari, kita akan lihat perkembangan kes ini. Dan saya akan kembali dengan perkembangan terkini bersangkut dengan kes ini. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya, link di bawah, dan YouTube saya juga link di bawah.